من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diucapkan kepada anak-anak murid tahun 5 dan tahun 6. Selamat datang ke kelas tambahan online. Okey, di sini Ustaz mengajar subjek sirah. Okey, mari kita mulakan. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ke surat 102. Masing-masing boleh semak. Okey ya. Soalan yang pertama di atas. Al-Amin ialah gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa diberi gelaran Nabi diberi gelaran Al-Amin? Sebab dengan kebijaksanaan, dengan sifatnya yang baik, telah menyelesaikan masalah meletakkan Hajarul Aswad. Sebab itulah Nabi digelarkan dengan gelaran Al-Amin, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang baik, dapat menyelesaikan masalah sewaktu peletakan batu Hajarul Aswad. Terdapat pertelagahan di situ. Tetapi yang penting kamu hafal, Al-Amin ialah gelaran yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad. Nama bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah Abu Talib. Abu Talib ni apa? Orang yang baik. Yang kedua ialah Abu Lahab. Abu Lahab ni pun pak saudara ataupun bapa saudara Nabi, tapi dia adalah orang yang paling kuat menentang Nabi Muhammad. Walaupun dia pak saudara Nabi Muhammad tu anak saudara dia adalah orang yang paling kuat menentang ajaran Nabi Muhammad. Kamu ingat ya, senang je, Abu Talib, Abu Lahab. Seterusnya. Dua nama isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan tahun 2015. Paling senang. Jawapan dia apa? Kamu ingat je. Yang pertama Khadijah, yang kedua Aisyah. Khadijah ni lah perempuan pertama yang memeluk Islam. Isteri pertama Nabi Khadijah. Berkahwin semasa Nabi berumur 25 dan Khadijah berumur 40 tahun. Aisyah isteri Nabi yang paling muda. Seterusnya. Wahyu pertama dalam bulan Jim. Jawapan dia Ramadan. Wahyu yang pertama diturunkan dalam bulan Ramadan. Seterusnya. Soalan tahun 2016-2015. Rasulullah menerima wahyu yang pertama di mana? Di Gua Hira. Jawapan dia Gua Hira. Seterusnya, Al-Quran mula diturunkan dalam bulan dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Seterusnya, soalan tahun 2015 dan 2014. Nyatakan dua dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah secara secara rahsia dan dakwah secara terbuka. Secara rahsia dan secara terbuka. Ustaz lupa tulis pula tu. Nanti Ustaz tulis balik. Ustaz tulis balik dan Ustaz bagi balik dalam bentuk file PDF. Kamu tulis dakwah secara dua cara dakwah Rasulullah. Yang pertama secara yang tertutup dan yang kedua secara yang terbuka. Tertutup dan terbuka. Surah pertama yang diturunkan kepada Rasulullah ialah surah Surah Al-Alaq yang selalu kamu baca tu. Surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril di Gua Hira. Peristiwa Peristiwa penerimaan wahyu yang pertama. Surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah nama surah dia. Nama surah Al-Alaq. Bukan surah Iqra' ya, surah Al-Alaq. Peristiwa nuzul Al-Quran
berlaku pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Peristiwa nuzul Al-Quran. Nuzul ni daripada perkataan nazala, turun, bahasa Arab. Turunnya Al-Quran berlaku pada bulan Ramadan. Senang je. Kalau kamu tengok, Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Peristiwa apa? Nuzul Al-Quran. Al-Quran diturunkan. Wahyu yang pertama itu semua berkaitan dengan penurunan Al-Quran. Semua itu ialah bulan Ramadan. Okey, seterusnya Rasulullah menerima wahyu melalui malaikat apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihi salam. Yang ni senang, kamu hafal sahaja. Tiada masalah. Malaikat Jibril yang menerima, yang menyampaikan wahyu, yang menerima wahyu melalui malaikat apa? Rasulullah ni, malaikat Jibril. Daripada apa? Wahyu yang pertama surah Al-Alaq sampailah terkumpulnya Al-Quran, sampailah wahyu yang terakhir Nabi Muhammad SAW pada Mekah sampai hijrah ke Madinah, semua melalui malaikat Jibril. Okey, seterusnya Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia selama berapa tahun? Jawapan dia selama 3 tahun. Dakwah secara rahsia ataupun yang tadi Ustaz bagi tahu, dakwah secara tertutup selama 3 tahun. Okey, seterusnya siapakah kanak-kanak pertama yang memeluk Islam? Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam ialah Ali bin Abi Talib. Ali ialah khulafa ar-Rashidin. Dia jugalah kanak-kanak yang pertama yang memeluk Islam. Islam Ali. Okey ya. Seterusnya Rasulullah pernah dilontar dengan batu dan najis ketika berdakwah di negeri mana? Di negeri Taif. Yang ni senang, yang ni Ustaz rasa semua orang tahu. Rasulullah kena lontar apa? Batu dengan najis kat mana? Peristiwa tu berlaku di negeri Taif. Okey. Seterusnya, siapakah wanita pertama yang memeluk Islam? Seperti Ustaz katakan tadi, ialah Khadijah, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ialah wanita yang pertama yang memeluk Islam. Tiada tanya tanya. Nabi Muhammad balik je terus jumpa Khadijah, Khadijah terus apa? Percaya kepada Nabi dan terus Khadijah ni terus memeluk Islam. Sebab Khadijah tahu Nabi ni seorang yang amanah, seorang yang jujur. Okey. Seterusnya, siapakah orang yang mula-mula memeluk Islam? Soalan yang sama. Okey, jawapan dia Khadijah binti Khuwailid. Okey. Padankan pernyataan alif dengan pernyataan ba. Tempat penyebaran Islam yang pertama di mana? Yang tadi dakwah 3 tahun tadi di Darul Al-Arqam. Okey, seterusnya tempat Rasulullah menerima kefarduan solat di mana? Sidratu Muntaha. Ini peristiwa apa? Peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj. Okey. Seterusnya tempat Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira. Wahyu yang pertama di Gua Hira. Okey. Masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Masjid apa? Masjid Quba. Okey. Masjid kedua yang didirikan oleh Rasulullah ialah Masjid An-Nabawi. Okey. Seterusnya, si tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan gelaran Al-Amin. Kalau kamu perhatikan betul-betul, kalau kamu buat betul-betul, kamu faham, soalan dia sama je, soalan ulang-ulang je. Al-Amin, itulah. Tak ada soalan yang pelik-pelik lah. Kamu boleh hafal je. Okey. Kalau kamu biasa selalu buat latihan, insya-Allah boleh dapat A sirah ni. Okey. Yang kedua, gelaran bagi Sayyidina Abu Bakar ialah apa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Yang ketiga,
Perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai antara Rasulullah dengan penduduk Mekah. Okey, soalan nombor 4 tu tak betul ya. Kita skip je, tinggal soalan nombor 4. Kita pergi terus soalan yang kelima. Khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah ialah siapa? Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah ataupun Khulafa Ar-Rasyidin yang ada 4 tu, Sayyidina Abu Bakar, Ali, Osman dan apa? Sayyidina Umar. Okey. Kanak-kanak pertama yang memeluk Islam tadi Ali bin Abi Talib. Tapi dekat sini kat apa, kolom kotak tu tak ada pun, tak betul. Ni ada kesilapan teknikal sikit, tapi jawapan dia kanak-kanak pertama yang memeluk Islam ialah Ali bin Abi Talib. Okey, seterusnya, siapakah penentang utama dakwah Rasulullah? Tadi Abu Lahab. Jawapan dia alif, Abu Lahab. Siapakah penentang dakwah utama? Walaupun Abu Lahab ni pak saudara Nabi, tapi dia adalah orang yang paling menentang sekali apa yang Nabi sampaikan. Okey. Tulis 2 nama ahli keluarga yang mendapat didikan daripada Rasulullah. Senang. Ni sebenarnya dia nak tanya apa? Nak tanya isteri ataupun sahabat terdekat Nabi. Boleh tulis Khadijah, Aisyah, siapa lagi? Anak-anak Nabi, ahli keluarga yang terdekat. Okey. Seterusnya, As-Siddiq ialah gelaran untuk Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Ingat, hafal yang tu. Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Seterusnya, orang pertama memeluk Islam di kalangan orang lelaki ialah siapa? Orang pertama ialah Abu Bakar. Sebab itulah Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Okey. Kanak-kanak yang pertama ialah Ali bin Abi Talib. Seterusnya, dakwah secara terbuka. Tengok surat 106. Siapakah orang pertama yang melaungkan azan? Soalan yang famous selalu keluar 2016, 2017, 2014. Bilal bin Rabah. Ustaz rasa semua orang tahu kisah Bilal bin Rabah ni. Mesti tahu jawapan, jangan salah. Okey. Kali pertama orang Islam berhijrah ke mana? Ni soalan yang trik sikit. Dia tak tanya Nabi, dia tanya kali pertama orang Islam, bukan Nabi. Kali pertama orang Islam, sahabat Nabi yang berhijrah ialah ke mana? Ke Habsyah. Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Orang Islam berhijrah ke Habsyah. Okey, seterusnya, nyatakan 2 nama sahabat Nabi. Senang. Yang ni senang dan simple. Kamu ingat je Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 tu. Bertulis Abu Bakar, Ali. Abu Bakar, Ali. Kata kunci dia Abu Bakar, Ali. Sahabat Nabi. Khulafa Ar-Rasyidin pun tu lah juga. Okey, seterusnya, tujuan Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah ialah untuk apa? Tujuan Nabi Muhammad berhijrah ialah untuk berdakwah. Untuk buat dakwah. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW berhijrah untuk apa? Mengembangkan agama Islam, berdakwah. Kalau bukan dengan jasa Nabi, sekarang ni ustaz pun bukan orang Islam, kamu sendiri pun bukan orang Islam. Tapi dengan sebab jasa Nabi, atas perintah Allah, mula-mula sekali Nabi berdakwah ke Madinah. Dan selepas Nabi wafat, terus apa, Khulafa Ar-Rasyidin ni apa, berdakwah dan mengembangkan agama Islam sehingga tertubuhnya apa, sistem khalifah sampai boleh menakluki apa, 2/3 dunia ni. Sebab itulah, sebab yang utamanya ialah apa, Nabi kita Muhammad. Kalau tak, kamu pun tak tahu Islam. Kita kena ada rasa apa, berterima kasih, bersyukur sebab kita dilahirkan, kita ni sebagai orang Islam. Okey, seterusnya, penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah dikenali sebagai muhajirin. Kata kunci dia apa? Penduduk Mekah yang berhijrah. Hijrah tu apa? Hijrah. Hijrah, berpindah. Hijrah, muhajirin. Diambil perkataan yang tu saja. Hijrah, hajir. Hajara, muhajirin. Mim tu apa? Mim tu dalam bahasa Arab apa? Orang yang. Mim, muhajirin, orang yang berpindah. Okey.
penduduk Madinah. Terdiri daripada ni orang yang duduk kat Madinah. Apa? Terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj. Okey, seterusnya. Dua kaum yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ketika Nabi tiba di Madinah. Dua kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj ni lah juga dipanggil apa? Kaum Ansar. Itulah sebenarnya Ansar ni daripada perkataan Nasara yang tolong. Sebab apa tolong? Apabila sampai je Nabi dan sahabat kat Madinah, dua kaum inilah yang menolong Nabi dan sahabat. Offer ke tempat tinggal, offer makanan, offer keperluan apa? Keperluan yang perlu. Di situlah terjadinya persaudaraan di antara kaum Aus dan Khazraj yang dipersaudarakan oleh Nabi. Okey. Seterusnya, tulis dua tempat penghijrahan orang Islam pada zaman Rasulullah. Dua tempat orang Islam. Jangan tertukar. Dua tempat. Ada dua tempat je. Habsyah, yang tadi Ustaz beritahu tadi. Habsyah dan Madinah. Habsyah ni orang Islam, sahabat Nabi. Yang kedua Madinah. Nabi sendiri pergi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Okey, surat 108. Okey, nama asal Madinah. Yang ni pun memang selalu keluar dalam peperiksaan UPKK. Nama asal bagi Madinah ialah Yathrib. Madinah Yathrib. Sebelum nama Madinah ialah nama Yathrib. Okey, seterusnya. Sebelum kedatangan Islam, ekonomi Madinah dikuasai oleh kaum Yahudi. Ni kat Madinah Yang kafir Quraisy tu semua di Mekah. Jangan salah faham. Kena teliti, kena faham betul-betul. Kedatangan Islam, orang yang kat Madinah ni Yahudi yang banyaknya. Okey. Seterusnya, Rasulullah berdakwah di Madinah selama berapa tahun? 10 tahun. Yang ni pun soalan yang senang, tetapi ramai sangat yang selalu buat salah. Total ataupun jumlah dakwah Nabi di Mekah dan Madinah berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah. Sebab apa 13 tahun? Dia lama. Sebab mula-mula Islam tu datang di mana? Di kota Mekah. Sebab itulah dia lama sikit, 13 tahun. Bila dah lama lepas 13 tahun tu, Rasulullah mendapat arahan daripada Allah supaya untuk berhijrah ke kota Madinah. Di situlah Nabi berdakwah selama 10 tahun. Okey. Seterusnya, jelaskan dua tujuan Rasulullah diutuskan. Okey. Boleh tulis apa-apa, boleh mengembangkan dakwah, boleh. Ni contoh saya bagi untuk menyeru umat kepada kebenaran. Yang kedua menghapuskan sifat-sifat mungkar. Okey. Yang ini terpulang kepada pemeriksa. Kalau jawapan kamu tu logik, insya-Allah boleh dapat markah. Tapi jangan tulis yang merapu-rapu, mengarut-ngarut. Okey, seterusnya. Rasulullah dapat menyatukan kaum di Madinah. Namakan dua kaum terbesar di Madinah. Kaum apa yang tadi tu? Kaum Aus dan Khazraj. Okey. Raja Habsyah dikenali sebagai raja yang Raja yang adil. Ustaz lupa pula tu nak tulis kat situ. Okey, kamu buat jawapan dia. Raja yang adil, Raja Habsyah. Okey, seterusnya. Tadakan raih pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Okey, Abu Lahab menentang dakwah Nabi Muhammad. Betul. Pak saudara Nabi Abu Lahab menentang. Yang kedua, Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Betul. Al-Quran diturunkan bersamaan dengan Nabi Muhammad berdakwah.
Selama 23 tahun itulah Nabi berdakwah 13 tahun kat kota Mekah, 10 tahun kat kota Madinah. Selama itulah wahyu daripada malaikat Jibril, wahyu tu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Okey, seterusnya golongan Muhajirin terdiri daripada kaum Aus dan Khazraj. Salah. Itu kaum Aus dan Khazraj ni ialah penduduk penduduk asal di mana, di Madinah. Muhajirin ni orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah ialah Nabi dan sahabat Nabi berhijrah. Orang Mekah. Muhajirin ni orang Mekah. Okey. Seterusnya kaum Muhajirin dipulau oleh penduduk di Madinah. Salah, bukan di pulau tapi disambut dengan baik. Okey, seterusnya masjid ialah tempat menyatu padukan masyarakat. Betul. Perang Uhud berlaku di Bukit Sofa. Salah. Perang Uhud berlaku di mana? Bukit Uhud lah. Nama Perang Uhud bersempena dengan nama Bukit Uhud. Al-Quran dan Sunnah ialah sumber hukum syariah. Betul. Ada dua sumber hukum di dalam Islam, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Sunnah tu ialah apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap. Contoh teladan Nabi itu ialah sunnah. Al-Quran ini pula diturunkan oleh Allah dan diwahyukan kepada kepada Nabi Muhammad. Seterusnya peristiwa bulan terbelah dua berlaku di Jabal Nur. Salah, bukan di Jabal Nur ya. Okey. Seterusnya Rasulullah pernah dilontar dengan batu ketika berdakwah di Habasyah. Rasulullah tidak berdakwah di Habasyah, tetapi sahabat Nabi yang berdakwah di Habasyah, seperti yang Ustaz katakan tadi. Okey, jadi pernyataan itu salah. Nombor 10, orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dikenali sebagai muhajirin. Betul, orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dikenali sebagai muhajirin. Tadi orang yang berhijrah dikenali sebagai muhajirin. Soalan sama je. Kalau kamu pandai, kamu alert, insya-Allah tak perlu pun nak susah-susah. InsyaAllah boleh dapat. Okey, seterusnya soalan pengertian mukjizat. Soalan yang famous juga ni. Dua bahagian mukjizat Rasulullah. Bahagian ya, bukan contoh. Jangan salah faham. Bahagian, bukan contoh. Dua bahagian. Bahagian yang pertama ialah al-qauliyah, perkataan. Yang kedua ialah al-kauniyah, kejadian. Ingat, qauli perkataan, kauniyah ialah kejadian ataupun apa yang Nabi buat. Okey, seterusnya Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Wahyu pertama bulan Ramadan. Itulah Al-Quran turun. Wahyu tu itulah Al-Quran. Okey. Seterusnya senaraikan dua contoh mukjizat. Ni dua contoh, yang tadi dua bahagian. Yang ini ialah dua contoh. Contoh mukjizat paling mudah. Kamu hafal je Al-Quran. Al-Quran itulah mukjizat Nabi. Sebab apa mukjizat? Sampai sekarang Al-Quran ni tiada cacat cela. Dah berapa tahun dah 1400 tahun lebih dah. Al-Quran ni tiada tiada penukaran ayat, tiada orang nak ubah-ubah tak boleh ubah. Itu dinamakan mukjizat sebab Allah pelihara. Kalau nak berbanding dengan kitab kitab Injil, kitab Taurat, kitab yang lain semua dah diubah. Tapi Al-Quran ni sebab Allah bagi mukjizat pada Nabi, macam mana-mana pun memang takkan berubah. Walau ada orang nak ubah pun memang tak boleh dengan kuasa Allah. Tak payah tanyalah macam mana boleh je kalau nak tulis. Bukan macam tu. Akan terjadi sesuatu lah kalau kita buat macam tu. Itu bidang kuasa Allah. Kita hanya percaya sahaja. Okey. Seterusnya. Okey, yang kedua, apa lagi? Contoh mukjizat. Bulan terbelah dua. Air keluar daripada jari Nabi. Itu ialah mukjizat. Contoh mukjizat Nabi. Al-Quran, bulan terbelah dua. Okey, seterusnya perintah solat diterima ketika peristiwa
peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang paling betulnya, yang paling tepatnya peristiwa Mi'raj. Isra' tu di bumi, Mi'raj tu daripada bumi naik ke langit di Sidratul Muntaha. Okey. Rasulullah bertemu dengan Nabi apa? Pada langit pertama dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi Adam, langit pertama sekali, senang je kata kunci dia. Orang yang pertama, manusia pertama yang Allah ciptakan di muka bumi, Nabi Adam. Tu jawapan dia. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. Peristiwa Isra' dan Mi'raj tidak berlaku pada bulan Ramadan. Ingat ya, jangan salah pula, jangan tulis pula situ 17 Ramadan. Ramadan ni ialah apa? Penurunan Al-Quran, wahyu yang pertama. 27 Rejab itu ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tiada apa kata kunci ke apa sirah ni. Tak ada cara lain, kamu kena hafal je. Kena hafal, kena faham, kena mendalami, kena banyak membaca, selalu buat latihan. Kalau kamu malas, ustaz hanya sebagai pembimbing sahaja. Kalau diri sendiri tak baca, tak ingat Nabi, tak sayang Nabi, tak dapatlah. Tu ustaz tak boleh nak tolong. Okey, seterusnya. Ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Yang tadi di langit yang pertama. Rasulullah menerima perintah salat ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, seterusnya. Dua gambaran peristiwa yang disaksikan oleh Rasulullah ketika Isra'. Isra' ni ialah ketika ketika Nabi berada di bumi. Okey. Kaum yang sedang bertanam terus mendapat hasil. Yang kedua ialah kubur berbau harum. Okey, seterusnya 27 Rejab berlakunya peristiwa yang tadi juga ialah Isra' dan Mi'raj. Okey. Seterusnya, manakah antara berikut termasuk dalam peristiwa Mi'raj? Manakah antara yang berikut termasuk dalam peristiwa Mi'raj? Okey. Mi'raj ni daripada bumi naik ke langit. Okey, apakah peristiwa dia? Yang pertama, dibawa ke Masjidil Aqsa tu peristiwa di mana? Di bumi. Peristiwa di bumi. Dibelah oleh Nabi pun peristiwa di bumi juga, belum naik lagi di Mi'raj. Sampai di Batu Makmur tu ialah mana? Batu Makmur tu dah di langit lah. Tu Mi'raj. Nombor 3 dan yang terakhir, nombor 4 jawapan dia. 3 dan 4 menerima kefarduan solat. Okey. Seterusnya, jawapan yang tadi tu ialah apa? Dal. Okey, Isra' ialah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Macam Ustaz cakap tadi, Isra' ialah peristiwa yang Nabi berada di bumi. Di mana? Daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram tu kat mana? Dekat Mekah. Pergi ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestin sekarang. Masjidil Aqsa itu ialah peristiwa Isra'. Mi'raj pula daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Langit ni Ustaz cakap bukan langit kamu tengok tu, langit biru tu, tak, bukan. Itu langit kat bumi. Yang ni di luar kita punya luar kita punya pemikiran kita. Okey. Soalan dia, apakah peristiwa yang tidak dialami oleh Nabi Muhammad berdasarkan kenyataan di atas? Dah berhenti di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni dah peristiwa Mi'raj, dah di langit. Okey, berhenti di Baitul Lahmun tu apa? Tu tempat Nabi Isa dilahirkan, tu peristiwa Isra'. Yang kedua, berhenti di Tur Sina. Tur Sina ni tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ni semua berlaku di bumi. Okey, berhenti di Madinah. Itulah tempat Nabi berhijrah. Jawapan yang tidaknya, peristiwa yang tidak dialami semasa
Apa? Isra' ialah apa? Berhenti di Baitul Ma'mur. Dan jawapan dia. Okey. Soalan yang terakhir, jihad Rasulullah dan para sahabat. Contoh jihad akbar, jihad besar. Apa? Jihad akbar. Jihad ada dua, jihad akbar dengan jihad asghar. Jihad besar dengan jihad kecil. Okey. Apakah contoh jihad akbar? Jihad besar ialah apa? Yang paling penting sekali jihad akbar ialah melawan hawa nafsu. Itulah jihad yang paling besar sekali. Sebab apa? Contohnya bila kamu puasa, kamu boleh tahan diri kamu daripada apa? Makan dan minum. Itu ialah jihad yang paling besar sekali. Tidak berbuat maksiat, itu ialah jihad yang paling besar sekali. Itu hanyalah contoh, dan itu ialah jihad yang paling besar sekali. Okey. Sampai di sini saja untuk apa? Pertemuan untuk perbincangan JUC kertas sirah muka surat malam muka surat 102 sehingga 112. Di kemudian hari insya-Allah kita akan menyambung semula kita punya latihan kelas tambahan kita, dan Ustaz harapkan kamu berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa buat latihan lah. Tak kira lah sirah ke subjek-subjek lain pun penting juga, sebab macam mana-mana pun tahun ni, tahun 5 dengan tahun 6 akan menjalani ujian peperiksaan UPKK. Sekolah buka tu kita tak tahu bila, dengan kes yang tinggi sekarang ni tak tahulah bila kita boleh bersemuka. Jadi sedikit sebanyak Ustaz boleh bantu macam ni sajalah. Yang pentingnya kamu usaha. Kalau kamu tak usaha, tak dapatlah. Walaupun kamu tak pandai, tapi kalau kamu usaha, ada effort dan usaha, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kamu. Ustaz akan doakan kamu supaya mendapat cemerlang di dalam keputusan peperiksaan UPKK. Okey, sampai di sini saja pada petang ini. Okey, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.